إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia dan izinnya, dapat lagi kita menyambung kuliah kita pada malam ni. Cumanya pada malam ni saya bawa satu, mungkin dalam satu atau dua kupasan tentang memperbetulkan beberapa fahaman yang keliru tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni saya ambil daripada kitab Al-Bayan lima Yushghilul Azhan daripada Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jumaah, iaitu mantan mufti Mesir. Sekarang ni mantan lah, sebelum ni ialah mufti Salah Sayyidina Muhammad. Dan Alhamdulillah, saya beberapa kali pernah berjumpa dengan beliau waktu mengaji di Azhar. Salah Sayyidina Muhammad waktu tu beliau masih memegang jawatan mufti. Baik. Jadi dalam kitab ni, yang pertamanya perbahasan mengenai apakah kedudukan yang sepatutnya bagi kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah batas-batasannya? Adakah boleh terjadi pertembungan di antara kecintaan terhadap Rasulullah dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Ali Jumaah, kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dulu dia punya kata-kata dia. Sesiapa yang mengasihi seorang raja itu, sudah pasti dia akan mengasihi utusannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasih Tuhan sekalian alam. Baginda sallallahu alaihi wasallam lah yang datang untuk kita dengan membawa kebaikan keseluruhannya, memikul segala beban untuk keislaman kita dan kelayakan kita untuk memasuki syurga. Nabi SAW telah mengajar kita tentang kedudukannya yang sepatutnya terbentuk di dalam hati kita sehingga ia mampu menyempurnakan iman kita. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak dikira sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menjadikan diri aku ini lebih dicintai olehnya berbanding bapa,
anaknya dan semua manusia. Baik. Daripada jawapan yang dijawab oleh Syekh Profesor Dr. Nuruddin Ali Jumaah mengenai persoalan yang timbul, iaitu apakah kedudukan yang sepatutnya bagi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah ada batas dia? Seperti mana kita mencintai seseorang, ada batas dia, salah Sayyidina Muhammad. Tetapi macam mana batasan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, bila mana disebut nama Rasulullah, apabila disebut tentang sejarah Rasulullah, berbanding kita mendengar kupasan tentang sifat Allah, lebih lagi kita mengalirkan air mata mendengar cerita tentang Rasulullah daripada mendengar tentang sifat Allah. Saya pernah terjadi dalam hidup saya, salah Sayyidina Muhammad, dan pengalaman menuntut ilmu ni, bila mendengar cerita tentang Rasulullah, saya lebih cepat menangis. Bila dengar cerita tentang sifat 20, saya rasa biasa saja. Dan bila salah Sayyidina Muhammad, tak sama perasaan bila kita mendengar sejarah tentang Rasulullah dan cerita tentang sifat 20. Cerita tentang sifat 20, kita rasa kagum akan kebesaran Allah salah Sayyidina Muhammad. Tapi bila cerita tentang sejarah Rasulullah, kita rasa lain. Sebab apa? Salah Sayyidina Muhammad, adakah cinta kita tu betul ke? Adakah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah lebih lagi kepada Rasulullah? Salah Sayyidina Muhammad, waktu tu saya pun terfikir, betul ke aku ni? Salah Sayyidina Muhammad, perasaan aku lebih lagi rasanya daripada Rasulullah, melebihi daripada perasaan saya kepada Allah. Tu timbul persoalan macam tu. Jadi rupanya dah ada jawapan. Mencintai Rasulullah, salah Sayyidina Muhammad, ialah mencintai Allah sebenarnya. Kita mendengar sejarah Nabi sampai teriak-teriak dengar. Macam-macam cara asatizah ataupun tok guru kita kupas cerita macam ni. Tok guru ni cara cerita dia macam ni. Salah Sayyidina Muhammad ada yang cerita dengan jalan cerita yang sedih, ada cerita dengan jalan cerita yang macam-macam, pelbagai. Tapi kita dengar tu, perasaan kita sama, meruntun jiwa kita, salah Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana dengar perbahasan ataupun penceritaan tentang sifat Allah ataupun sifat 20 lah, tauhid, kita rasa biasa saja. Kita rasa kagum, kita rasa haibahnya apa yang ada pada sifat Allah. Jadi salah Sayyidina Muhammad, ketika itu adakah betul perasaan cinta kita melebihi perasaan kita kepada Rasulullah lebih daripada Allah? Betul ke? Betul. Maknanya tak salah pun orang yang perasaan dia melebihi kasih dia kepada Rasulullah, melebihi kasih dia kepada Allah, tidak ada masalah. Sebab kasih ni tuan-tuan, Allah yang bagi. Contohnya Nabi SAW dengan para isteri dia. Berapa orang isteri Nabi? Ada riwayat kata 9. Salah Sayyidina Muhammad ada riwayat kata 11. Tapi di antara 11 isteri Nabi itu, yang paling Nabi kasih ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, selepas wafatnya Sayyidatina Khadijah. Ramai-ramai isteri Nabi yang hidup waktu tu, yang paling Nabi kasih ialah Sayyidatina Aisyah. Bukan Nabi buat-buat. Itu perasaan yang Allah bagi kepada Rasulullah lebih kepada Sayyidatina Aisyah. Itu kepada makhluk. Baik, yang sekarang ni perbahasan dia, salah Sayyidina Muhammad, salahkah kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada Allah? Sebenarnya tidak menjadi masalah. Dan Allah menjawab dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Apa kata Allah? Wahai Muhammad, bagitahu kepada orang yang ikut kamu tu, salah Sayyidina Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalaulah mereka itu kasih kepada Allah, fattabi'uni, bagitahu pada mereka, suruh ikut aku. Aku tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak mendapat kasih Allah, kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah ketika itu salah Sayyidina Muhammad, kamu dikasihi oleh Allah.
Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, terjawab tak masalah ni? Ya, terjawab. Sebab perasaan kasih ni, siapa yang bagi tuan-tuan? Bukan kita buat. Allah yang campak dalam hati kita. Disebabkan mungkin selawat kita, mungkin amal ibadat kita, mungkin sebab amalan kita terhadap ilmu yang kita belajar, Allah bagi kasih kita kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab semua tu, soalan Sayyidina Muhammad, sembahyang kita, ibadat kita, ilmu yang kita dapat, itu semuanya sebab daripada Rasulullah. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tidak mendapat ilmu pengetahuan. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tak tahu macam mana cara nak sembahyang. Kalau bukan dengan datangnya Rasulullah, kita tak tahu nak buat amal ibadat yang lain. Dan kalau bukannya dengan kedatangan Rasulullah, kita tak Islam sampai hari ini. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kesemua tu sebabnya datang daripada Nabi SAW. Jadi tidak menjadi masalah kita mencintai Rasulullah melebihi kasih dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan ada ulama menyebut salah Sayyidina Muhammad, cukup dengan hanya kita cinta kepada Rasulullah saja, kita telah mencintai Allah. Sebab Rasulullah ni ciptaan Allah yang paling hebat, yang paling sempurna, yang paling cukup penciptaan dia, Rasulullah. Jadi hakikatnya bila kita kasih kepada Rasulullah, sebenarnya kita telah kasih kepada Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Bukan menjadi permasalahan, tidak menjadi permasalahan. Saya baru ni tuan-tuan, 2 hari kemarin dulu saya pergi ke satu negeri. Nak habaq pun tuan-tuan makruf lah, salah Sayyidina Muhammad. Satu masjid ditutup. Saya nak singgah sembahyang Zuhur. Saya waktu saya pergi tempat tu, negeri tu, saya nak pergi ziarah guru saya. Guru saya ni, ayah dia bekas imam masjid tu, salah Sayyidina Muhammad. Dan ayah dia dah meninggal dunia dah. Covid baru ni meninggal dunia, salah Sayyidina Muhammad sebab Covid. Dan ayah dia pun, salah Sayyidina Muhammad, dilucutkan jawatan jadi imam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab melakukan wirid dan doa selepas sembahyang. Satu, dilucutkan jawatan dia sebagai imam. Yang kedua, salah Sayyidina Muhammad sebab buat doa qunut pada sembahyang subuh. Sebab tu saja dilucutkan jawatan. Yang ketiga, salah Sayyidina Muhammad sebab membuat selawat selang-seli di antara sembahyang sunat tarawih 2 rakaat tu, kan kita ada selawat kan. Sebab dia mempertahankan selawat tu saja dilucutkan jawatannya. 3 sebab saja. Tetapi alasan yang diwar-warkan ialah sebab masjid tadi ditutup dengan sebab Covid-19. Jadi tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, takkanlah dengan sebab kita kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilucutkan jawatan kita. Adakah dengan sebab kita melakukan wirid dan doa selepas sembahyang, kita diambil, ditarik, ditutup periuk nasi kita? Adakah dengan sebab kita melakukan selawat di antara tarawih, walaupun tak pernah dibuat oleh Nabi SAW, ditutup rezeki kita? Salah, disikat rezeki kita, salah Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila mana ayah kepada guru saya ni meninggal dunia, salah Sayyidina Muhammad, waktu itulah masjid ditutup. Habis jamaah ni nak sembahyang tarawih tak boleh. Saya pergi berhenti nak sembahyang Zuhur. Saya masuk dalam kawasan masjid, salah Sayyidina Muhammad, pintu tu terbuka macam ni, pintu kacau tu terbuka macam ni, sampah penuh tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad. Dalam masjid ni sampah ni. Nak sembahyang macam mana? Kotor. Masuk dalam tandas. Sebelum saya masuk masjid, saya masuk tandas. Tik tu kering lah, tak ada siapa urus. Makna kata masjid ni tak ada orang urus. Tak apalah, tak jadi sembahyang. Saya pergi lajak lagi depan. Lajak lagi, salah Sayyidina Muhammad ada satu masjid. Saya sembahyang di masjid tu. Salah Sayyidina Muhammad, guru saya, dia duduk di situ. Setelah ayah dia meninggal, dia pindah duduk situ. Saya tanya, awak masjid, sebelum ni masjid ni nampak meriah. Tadi saya nak singgah sembahyang, nampak macam kotor sesuatu macam. Kata guru saya, masjid tu dah ditutup selepas ayah dah meninggal dunia. Saya tanya sebab apa? Sebab mempertahankan sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah Nabi, sunnah para ulama. Baca doa qunut, sunnah siapa? Sunnah yang dibuat oleh imam, yang dikekalkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebab sebelum waktu zaman Rasulullah,
Doa qunut dibaca semua rakaat. Sembahyang subuh baca doa qunut, sembahyang zuhur dia baca doa qunut, sembahyang asar dia baca doa qunut, sembahyang maghrib dan sembahyang isyak dibaca doa qunut. Cuma dikekalkan qunut pada sembahyang subuh oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebab apa? Sebab ketika itu zaman dah berubah dah. Sembahyang zuhur nak baca doa qunut tak berapa sesuai. Sebab waktu tu orang dah bekerja. Nak ambil masa orang bekerja ni tak boleh. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dibuang atau bukan dibuang. Tak dibacakan doa qunut ketika sembahyang zuhur. Walaupun zaman Rasulullah dulu pernah dibacakan doa qunut oleh Nabi SAW. Cuma dikekalkan qunut ni pada sembahyang subuh saja. Jadi maka sepakat ulama mengatakan qunut ialah sunnah para ulama. Siapa dia? Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, salah Sayyidina Muhammad membaca selawat, wirid dan doa selepas sembahyang. Atas alasan sebab apa masjid ditutup, jangan buat wirid, jangan baca doa lepas sembahyang. Baik, adakah Nabi tak baca wirid selepas sembahyang? Nabi baca Allahumma antas salam. Nabi istighfar 3 kali. Nabi baca salah Sayyidina la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Nabi baca tak? Nabi baca berapa kali? 3 kali. Tuan buka dalam kitab Munatul Musalli salah Sayyidina Muhammad. Nabi baca doa tak? Ya, Nabi baca doa. Tapi doa yang Nabi baca tak sama macam doa yang kita baca. Sebab doa kita ni dah bercampur. Ada yang Tok Guru ni tulis doa ni, ulama ni campur habis doa kita. Baik. Adakah dengan sebab Nabi tak buat ditutup masjid? Ini persoalan dia. Salah Sayyidina Muhammad. Bahaya tak tuan-tuan? Tuan-tuan, sekat orang main masjid pun Allah dah tutup mata hati dia, apatah lagi tutup masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Sekat orang daripada main masjid, Allah dah tutup hati dia tu. Apatah lagi menutup masjid, tak bagi orang main sembahyang. Allahu akbar. Sebab tu saja yang ketiga, selang-seli selawat di antara sembahyang sunat tarawih. Allahu akbar. Bahkan salah Sayyidina Muhammad, alasan mereka menutup masjid sebab apa? Yang dibolehkan selawat ialah selawat dalam sembahyang saja. Selawat Ibrahimiyah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Minta maaf, Sayyidina pun tak boleh sebut. Sayyidina boleh sebut sebenarnya tuan-tuan. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang saya jumpa juga ada orang yang berkerah, jangan baca Sayyidina. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad teruslah. Buat apa baca Sayyidina? Tidak. Kaedah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita tuan-tuan. Imam mazhab kita, bukan kita. Bukan Tok Guru kita. Imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i meletakkan kaedah al-adabu muqaddamun 'ala al-ittiba'. Beradab itu lebih utama daripada mengikut yang daripada matan tu. Allahumma salli ala Muhammad tu daripada Allah sendiri. Tapi ditambah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu ialah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab beradab dengan Rasulullah. Nak sebut nama Rasulullah tu kena letaklah Sayyidina. Tu Imam Syafi'i. Adakah Imam Syafi'i menyanggahi Allah? Adakah Imam Syafi'i mukhalafah dengan Allah? Tidak. Siapa dia Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lah yang disebut oleh Nabi SAW, alimu Quraisyin yamla'u tibaqil ardil alma. Akan lahir satu orang lelaki alim, kata Rasulullah, Quraisyin, berketurunan daripada keturunan aku, kata Rasulullah, yang ilmunya bertebaran seluruh dunia. Dan sepakat ulama seluruh dunia tuan-tuan, bukan takat ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i saja. Ulama di kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan hadis tu Nabi tuju pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi siapa Imam Syafi'i tuan-tuan? Bukan orang yang sebarangan, bukan orang yang biasa. Jadi kenapa Imam Syafi'i sendiri yang meletakkan Sayyidina, tapi dicanggahi oleh golongan yang tak mau ambil apa yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad, cukup tak tu, jangan tambah Sayyidina. Nampak tuan-tuan?
Salah saya nama selawat kamilah ataupun selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tam, ataupun sekarang ni orang buat lagu lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Hak tu diharamkan, diperleh. Keluar terus. Haramkan terus. Nama Imam An-Nawawi tak boleh disebut di sana. Tuan-tuan, salah senam, siapa kita nak lawan dengan mereka? Siapa kita nak merendahkan kedudukan para ulama? Bukan kita, tuan-tuan, bukan kita. Kita tak setara. Kita ni kalau bahasanya jauh sangat di antara langit dan bumi. Salah senam. Jadi tuan-tuan, apa alasan nak jawab depan Allah? Apa alasan yang kita nak jawab depan Rasulullah di akhirat esok? Salah Sayyidina Muhammad. Selawat tuan-tuan, contoh dalam kitab Dalailul Khairat yang ditulis yang disusun oleh Pak Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Kalau tak salah ingat saya, daripada Muraiqish, daripada negara Muraiqish. Salah Sayyidina Muhammad, dia menyusun dalam kitab tu selawat yang paling besar fadilat dia. Yang paling besar sekali ialah selawat salah Sayyidina Muhammad Al-Fatih yang saya baca tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kata Syekh Sulaiman Al-Jazuli, siapa-siapa yang membaca selawat ni tuan, sekali saja salah sayyidina Muhammad, pahalanya ialah seperti mana dalam satu bumi ada 10,000 negara. Dalam negara tu ada 10,000 negeri. Dalam negeri tu ada 10,000 wilayah. Dalam wilayah tu ada 10,000 daerah. Dalam daerah tu ada 10,000 qaryah. Qaryah ni kampung lah. Dalam kampung tu ada 10,000 buah rumah. Dalam rumah tu ada 10,000 orang. Dalam setiap orang tu membaca 10,000 kali selawat Al-Fatih, itulah ganjarannya. Walaupun kita baca sekali saja. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi apakah alasan kita untuk menghalang perkara tersebut yang baik tadi yang disusun oleh para ulama? Apa alasan kita, tuan-tuan? Salah Sayyidina Muhammad. Sedangkan Nabi SAW suruh kita berselawat. Selawat ni, salah Sayyidina Muhammad, macam-macam kaedah selawat. Kalaulah bukan dengan para ulama yang membawa kepada kita cara-cara nak selawat, kita takkan boleh selawat kepada Nabi SAW. Takkan sampai kepada kita selawat Kamilah, tak sampai kepada kita selawat Al-Anwar, tak sampai kepada kita selawat Al-Syifa. Macam-macam selawat, tuan-tuan. Selawat Tabibiyah, banyak. Baik, kalau kita tengok balik selawat tu, adakah menghina Rasulullah? Tak ada. Semuanya memuji Nabi SAW. Nabi dah mati dah, nak puji apa? Ni kadang ada juga persoalan yang saya pernah kena. Saya pernah tanya depan-depan, face to face. Dia tanya depan-depan, dia nak marah juga. Nabi dah meninggal dah, Nabi dah wafat dah. Selawat buat apa lagi? Salah Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Sedangkan selawat tu, salah Sayyidina Muhammad ialah hadiah kita kepada Rasulullah. Selawat ni tak tunggu Nabi mati . Selawat ni walaupun Nabi dah wafat, tetap sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, selawat jugalah yang disebut oleh Rasulullah. Hadis yang sahih, Nabi sebut, siapa-siapa yang berselawat kepada aku, salah Sayyidina Muhammad, Nabi sebut dah, siapa-siapa yang berselawat kepada aku. Maksudnya kalimah selawat tu umum. Apa jenis selawat pun tak apa. Tuan-tuan tahu selawat apa? Saya tahu selawat salah Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Adakah tu bukan selawat? Tu selawat lah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, sekali kata Rasulullah, dihadapkan wajahnya kepada aku dan disebut namanya dan dibentikan siapa. Maknanya Nabi kenal siapa selawat tu, Nabi kenal nama dia, Nabi kenal nama ayah dia ataupun mak dia. Satu. Yang kedua, dalam kitab Jauharul Mawhub yang ditulis oleh Syekh Wan Ali Katan, orang Kelantan, tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad, ambil satu hadis Nabi SAW. Sekali selawat, tuan-tuan, selawat yang keluar daripada mulut kita tu, dia
Allah jadikan dia seekor burung. Siapa-siapa yang selawat kepada Nabi, sekali selawat tu keluar daripada mulut dia, Allah jadikan dia satu ekor burung. Burung ni kita tak nampak lah. Dia terbang ke timur dan barat. Dia menceritakan habis kepada makhluk yang ada di timur dan barat, siapakah Tuhan yang mengeluarkan dia daripada mulut kawan tu. Mana tuan-tuan, kita selawat kepada Rasulullah sekali saja, seluruh makhluk timur dan barat semua kena idah. Salah Sayyidina Muhammad sekali saja, satu kan. Baik, adakah salah perkara tadi menyebabkan akidah kita terpesong sehingga kan salah Sayyidina Muhammad dihalang untuk kita menyampaikan selawat kepada Rasulullah salah Sayyidina Muhammad? Jadi tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, hal ni yang paling takut sekali. Takut apa kita nak jawab depan Rasulullah esok ni, takut salah Sayyidina Muhammad. Baik, jadi salah Sayyidina Muhammad, kata Syekh Ali Jumaah, kecintaan terhadap Nabi Muhammad itu adalah merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Allahu akbar. Diriwayatkan daripada Zahrah bin Ma'bad, daripada datuknya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin al-Khattab, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. فقال له عمر فلا أنت والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Hadis ni kata yang masyhur, ketika mana kami bersama Nabi SAW. Siapa yang meriwayatkan hadis ni ialah Zahrah bin Ma'bad. Waktu tu dia ada sekali. Waktu dia ada dengan Rasulullah tu, Sayyidina Umar pun ada sekali. Apa kata Zahrah bin Ma'bad? Ketika mana kami bersama dengan Nabi SAW, dalam keadaan Rasulullah memegang tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebenarnya tuan-tuan, Sayyidina Umar ialah khalifah yang kedua. Dia juga yang Nabi sebut, kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umar lah akan menjadi Nabi. Salah Sayyidina Muhammad. Tu ucapan Rasulullah ataupun pengiktirafan Sayyidina Umar oleh Rasulullah sendiri. Kalaulah ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah, maka Umar lah akan menjadi Nabi. Tetapi dah tak ada dah Nabi waktu tu, melainkan Nabi lah yang terakhir, penutup segala Nabi dan Rasul. Nabi pegang tangan Sayyidina Umar. Nabi tanya kepada Umar, kamu adalah salah Sayyidina Muhammad? Bukan. Dan beliau berkata, Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, Nabi pegang tangan dia. Sambil waktu tu Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu adalah yang paling aku sayangi berbanding dengan perkara yang lain, melainkan diriku ini. Apa makna dia? Ya Rasulullah, kamu lebih aku sayang daripada hak lain. Hak lain-lain ni, hak yang ada yang aku miliki selama ni, kamu lebih aku sayang daripada semua, melainkan diriku. Maknanya dia masih lagi sayang pada diri dia. Melainkan diri aku saja, wahai Rasulullah. Aku sayang diriku lagi daripada kamu. Hak lain tak apa lagi. Nak bandingkan sayang aku dengan kamu lebih aku sayang. Tetapi kalau nak bandingkan sayang kepada diri aku dengan sayang aku kepada kamu, aku lebih sayang diri aku lagi, kata Umar. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, apa kata Rasulullah? Nabi SAW bersabda, bukan begitu wahai Umar. Bukan macam tu. Bukan macam tu wahai Umar. Sepatutnya ia juga melebihi daripada diri kamu juga. Sepatutnya kasih kamu kepada aku, kata Rasulullah, lebih daripada kamu kasih pada diri kamu. Hak tu baru betul. Hak tu baru betul, kata Rasulullah. Baik, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, demi Allah, mulai sekarang ni kamu adalah yang paling aku sayang melebihi diri aku lagi. Ketika itu Allah campakkan salah Sayyidina Muhammad keimanan yang kuat dalam hati Sayyidina Umar, sehinggalah terkeluar di lidah dia, ya Rasulullah, hari ini, mulai sekarang saat ni, engkau lebih aku sayang daripada diriku lagi. Hak tadi belum lagi. Tiba-tiba Allah bagi keimanan dalam hati dia. Selepas Nabi sebut, Nabi perbetulkan cara dia, cara kasih sayang dia kepada Rasulullah. Ketika itulah iman dia melonjak tinggi, dan dia kata, ya Rasulullah, hari ini engkau lebih aku sayang daripada diriku. Mulai saat ni.
Salah Sayyidina Muhammad. Ketika itu kata Rasulullah, Nabi bersabda, ya wahai Umar, sekarang iman kamu dah sempurna. Al-an ya Umar. Al-an tu makna dia apa? Iman kamu dah sempurna. Mana apa tuan-tuan? Tak ada yang boleh kita kasih nak menandingi kasih kita kepada Rasulullah. Kalaulah masih ada lagi yang melebihi kasih kita kepada Rasulullah, hatta mak dan ayah. Seperti disebut tadi, salah Sayyidina Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi. Kata Rasulullah, tidak dikira sempurna iman seseorang apabila sehinggalah dia menjadikan aku lebih dia kasih daripada mak dan ayah dia. Mana mak dan ayah ni nombor 2. Rasulullah nombor 1. Salah Sayyidina Muhammad, mak ayah ni bawah lagi kecintaan kita kepada mereka. Barulah ketika itu kata Rasulullah, sempurna imannya. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bahkan bukan takat mak ayah dia, anak-anak dia pun sama. Bahkan seluruh manusia yang duduk dalam hidup dia. Maknanya Rasulullah yang paling tinggi, yang perlu kita meletakkan kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Rajab Al-Hanbali berkata, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min usulil iman. Wa hiya muqaranatun li mahabbatillahi azza wa jalla. وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليها شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, kecintaan kepada Nabi SAW merupakan salah satu pegangan dalam keimanan. Ini satu hal. Satu lagi tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah dengar istilah karamah ataupun disebut sebagai karamatul awliya, keramat para awliya. Karamah ni yang Allah bagi salah Sayyidina kepada para awliya, para wali. Para awliya ni tak salah Sayyidina Muhammad, ada yang mastur, ada yang masyhur. Contohnya dia boleh jalan tahiyat. Boleh jalan tahiyat, kena hujan tak basah. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Kata Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, salah Sayyidina Muhammad, kalaulah kamu melihat satu orang yang terbang di langit. Dia terbang di langit. Salah Sayyidina Muhammad. Kemudian wa yajri 'alal ma', dia boleh berjalan atas air. Baik, ketika itu jangan terpesona lagi. Sehinggalah kamu melihat macam mana syariat dia. Maksudnya, sehinggalah kamu tengok macam mana sembahyang dia, macam mana muamalah dia dengan orang. Salah Sayyidina Muhammad, kalau sembahyang pun dia tak jaga, muamalah dia dengan orang pun dia tak jaga, hubungan sesama manusia dia tak jaga, tiba-tiba boleh terbang atas angin, boleh jalan atas air, maka jangan berkawan lagi. Takut dia ialah istidraj. Tuhan bagi nikmat-nikmat tu untuk Tuhan nak jauhkan dia daripada Allah. Tapi kalau kita tengok satu orang yang ada kelebihan, sembahyang dia elok, apa lagi, hubungan dia dengan Allah dan dengan manusia yang lain pun baik. Salah Sayyidina Muhammad dengan anak isteri dia gaul dengan baik, tetapi dia ada kelebihan tersebut. Ketika itu kata Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, bersahabatlah dengan dia. Sebab itu adalah karamah yang Allah bagi kepada dia. Salah Sayyidina Muhammad lah ni tuan-tuan, payah dah nak cari tutup guru. Dulu mungkin tutup guru lama dulu ada karamah. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Karamah ni tuan-tuan ditolak oleh golongan Wahabiyah. Bahaya tuan-tuan menolak karamah ni. Karamah ni bukan kawan tu yang buat. Bukan sebenarnya hakikatnya karamah yang Allah bagi kepada seseorang yang boleh jalan tahiyat, kena hujan tak basah, yang tu ialah ciptaan Allah juga tu. Kekuasaan Allah nak tunjuk kuasa dia sebenarnya. Allah tunjuk kepada seseorang yang hampir kepada Allah. Tuhan bubuh kat dia. Karamah dia boleh jalan tahiyat. Contoh. Baik. Mereka ni menolak karamah. Tuan-tuan, menolak karamah juga menolak Nabi SAW. Sebab yang paling tinggi ialah mukjizat. Mukjizat ni tak ada pada orang lain melainkan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Itu yang paling tinggi. Yang kedua dipanggil karamah. Yang ketiga dipanggil ma'unah. Ma'unah ni macam mana pula? Baik, ma'unah ni hanya ada pada orang yang tertentu saja. Orang yang terpilih. Orang biasa, orang awam biasa, contoh tuan-tuan, dia nak atas bumbung masjid, nak cucilah kot ada apa kotak-kotak di atas bumbung, tergelincir ni jatuh di lantai bawah tu, tak ada apa. Patah pun tak, calak pun tak, apa luka pun tak, eloknya.
Salah Sayyidina Muhammad tu dipanggil ma'unah. Allah bagi kepada orang biasa. Itu pun tak boleh kita pertikai. Tak boleh. Sebab itu ialah kekuasaan Allah kepada seseorang. Hakikatnya Allah yang buat. Mana tuan-tuan? Mana kalau kita tolak apa yang Tuhan buat tadi, maknanya kita sendiri mukhalafah atau bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita azan dulu kan? Azan dulu? Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر 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 الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا شرف درجة العالية الأنبياء مقام المحمود. Baik. Sikit lagi soalan Sayyidina Muhammad. Daripada kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min usulil iman wa hiya muqaranatun li mahabbatillahi azza wa jalla. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu pegangan dalam keimanan dan ia selari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama membahaskan selari macam mana cinta kita kepada Rasulullah dan cinta kita kepada Allah. Maknanya bila kita dah kasih kepada Rasulullah, itulah kasih kita kepada Allah. Seperti mana Allah meletakkan nama Rasulullah selari dengan nama dia. Tak mana? Salah Sayyidina Muhammad ketika mana Nabi Adam alaihissalam dimasukkan roh ke dalam tubuhnya, ditiupkan roh dalam tubuhnya, lalu dia salah Sayyidina Muhammad dia jaga dan dia terbersin. Waktu terbersin tu dia tengok pada langit syurga. Di langit syurga tu ada kalimah tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, selari. Bukan la ilaha illallah baris atas, satar yang di atas, satar yang di bawah ialah Muhammadur Rasulullah, bukan, selari. Salah Sayyidina Muhammad. Bahkan di tiang-tiang syurga tu pun terteranya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selari. Baik. Itulah maksud dan salah Sayyidina Muhammad kedudukan tingginya
hatta nama Rasulullah tu selari dengan nama Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak bubuh frame dalam rumah kita, contohlah kita nak letak Allah Muhammad tu, bagi selari. Macam masjid kita letak ni, Allah Muhammad selari. Dia tak boleh letak Allah di atas, Muhammad di bawah, tak boleh. Tu sampai tahu tu ulama bahas. Bahkan tak boleh letak nama ataupun frame khat tu Allah saja, nama Muhammad tak ada, tak boleh. Dan tak boleh meletakkan nama Muhammad saja. Salah Sayyidina Muhammad, kena letak nama Allah sekali. Sampai tahu tu. Sampai tahu tu sekali tu baru tentang meletakkan apa salah Sayyidina, nak bagi seri rumah. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu ada saya jumpa dalam beberapa tahun lepas satu kumpulan yang mereka ni hanya menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, depa tolak. Depa semayang salah Sayyidina Muhammad, depa bergerak pakai serban jubah, tapi hanya menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, depa petikai. Tak boleh, depa kata tak boleh sebab Nabi ni manusia, Nabi ni makhluk, Nabi bukan Tuhan. Di bawahlah apa nak tak selari tu. Sampai tahu tu mereka mempertikaikan Nabi SAW. Jadi salah Sayyidina Muhammad, perbahasan yang pertama pun dah menjawab, Rasulullah ni kedudukan dia tidak ada tandingan. Dia sangat-sangat tinggi kedudukan. Bukan kita yang letak kedudukan tu, Allah sendiri yang letak kedudukan tadi. Baik. Jadi salah Sayyidina Muhammad, maka tidak akan terrealisasi kesempurnaan iman bagi seseorang hamba itu sehinggalah dia mencapai kecintaan terhadap Nabi SAW. Kalaulah dia kata dia cinta Allah, tapi dalam hati dia tak ada cinta kepada Rasulullah, itu bohong. Itu dusta. Itu tak benar. Kalau betul lah dia kasih kepada Allah, dia mesti ada kasih kepada Nabi SAW. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya tuan-tuan, kalau dalam hati dia kata dia kasih kepada Allah, tapi dalam kepada Rasulullah tak ada, mana dia kena cek balik apa masalah dia. Apa masalah dalam hati dia sebenarnya. Salah Sayyidina Muhammad. Dia mesti ada. Kalau kasih kepada Allah tu confirm dia dah dapat kasih kepada Nabi SAW. Baik. Jadi salah Sayyidina Muhammad sehinggalah dia mencapai kecintaan terhadap Nabi SAW pada tahap yang dikehendaki oleh baginda Nabi daripada Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga dia boleh kata macam tu, ya Rasulullah, mulai saat ini engkaulah yang paling aku kasih melebihi diriku sendiri. Itulah baru keimanan yang tertinggi. Itulah puncak keimanan sebenarnya. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Itulah kedudukan darjat yang sepatutnya ada pada setiap muslim untuk mencapainya. Saya baca dalam satu kitab yang menyebut orang yang salah Sayyidina Muhammad yang orang kata istilah dia menghalang orang daripada mencintai Rasulullah ni, dia sebenarnya dia bermusuh dengan Nabi SAW. Dia tak bagi orang selawat. Dia kata selawat ni bukan Nabi ajak. Selawat ni tak sahih. Selawat ni bukan daripada Rasulullah. Mana tuan-tuan, dia sendiri memusuhi Nabi SAW. Bahaya nah tuan-tuan. Salah Sayyidina Muhammad memusuhi para ulama pun dikira seperti dah terkena racun, apatah lagi memusuhi Rasulullah SAW. Baik, orang yang memusuhi Rasulullah, dia juga hakikatnya memusuhi Allah. Allah lagi bahaya, lagi parah orang ataupun ada perasaan macam ni. Salah Sayyidina Muhammad. Perkara ini juga tidak terdapat pertembungannya di antara dan kecintaan kepada Allah. Tak ada pertembung. Kasih kepada Rasulullah itulah kasih kepada Rasulullah itulah kasih kepada Allah. Tak ada pertikaian, tak ada khilaf. Tak ada ulama-ulama yang mengatakan apa siapa cinta Rasulullah dia tak cinta kepada Allah. Tak ada. Semua kata siapa kasih kepada Rasulullah itu kasih kepada Allah. Anda mencintai Rasulullah kerana baginda dibangkitkan oleh Allah. Itu hakikat dah. Baik, maka asas kecintaan anda terhadap Rasulullah ialah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat kasih Allah, asasnya ialah kasih kepada Nabi SAW. Macam mana? Ikutlah apa yang Nabi buat. Salah Sayyidina Muhammad. Bukan kita nak kerah dan Nabi tak buat tu kita tak buat. Bukan macam tu. Tuan-tuan, benda yang Nabi tak buat, adakah semuanya haram? Nabi larang ataupun Nabi tak kata apa tentang sesuatu perkara, adakah perkara tadi menjadi hukum tak boleh buat? Satu contoh saya bagi, Sayyidina Khalid Al-Walid, dia buat main dhab
dia masak dhab, dia letak depan Nabi SAW. Nabi kata, ni apa dia ni? Dhab ya Rasulullah, sila makan. Rasulullah tak kata apa. Rasulullah kata, aku tak makan. Dan Rasulullah kata, yang ini tak boleh makan. Rasulullah tak kata apa. Baik, adakah dengan Rasulullah kata macam tu haram hukum tak? Tidak. Salah Sayyidina Muhammad, satu orang sahabat Nabi SAW, dilantik oleh Rasulullah menjadi imam dalam sembahyang, nak pergi perang. Baik, Nabi lantik satu orang sahabat jadi imam sembahyang asar, pergi perang. Masuk waktu asar, kawan ni jadi imam. Baik tuan-tuan, waktu dia jadi imam, waktu tu sembahyang asar baca derah. Lah sembahyang asar baca pelan. Dulu zaman Rasulullah asar, sembahyang asar Fatihah baca derah. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Baik. Waktu dia baca Fatihah, habis selesai. Lepas baca Fatihah, dia baca Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas. Habis surah Al-Ikhlas, dia baca ayat panjang, ayat-ayat yang lain. Perbuatan ni sahabat jadi pelik. Siapa jadi macam ni? Nabi tak pernah buat. Habis perang, balik ke Madinah Al-Munawwarah, sahabat yang berasa curiga ni jumpa dengan Nabi SAW. Apa dia kata? Ya Rasulullah, tadi sahabat kami yang kau lantik jadi imam sembahyang asar, dia buat benda yang kau tak pernah buat ya Rasulullah. Apa dia buat? Dia buat apa? Selepas dia baca Fatihah, dia baca Qul Huwallah. Habis baca Qul Huwallah, dia sambung ayat yang panjang. Engkau tak pernah buat ya Rasulullah. Apa Rasulullah kata tuan-tuan? Kamu pergi tanya dia, sebab apa dia buat macam tu? Sahabat yang curiga ni pergi jumpa lelaki yang jadi imam tadi. Wahai sahabat aku, ni aku nak minta maaf, saya nak tanya. Awak yang kamu buat sekian-sekian, sedangkan Nabi tak buat. Apa kata lelaki tadi, hak jadi imam tadi? Aku suka surah Al-Ikhlas. Aku suka baca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sembahyang dia. Setiap rakaat dia baca surah Al-Ikhlas. Dia pun tak buatlah, terima kasih. Dia pun patah balik jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, dia jawab apa? Ya Rasulullah, dia kata dia suka surah Al-Ikhlas. Kalau dia suka, biar pergi dia. Kalau Sayyidina Muhammad. Nampak tak? Baik, yang tu jadi sunnah siapa? Sunnah para sahabat. Sunnah para sahabat. Sembahyang tarawih 20 rakaat, sunnah siapa? Sunnah sahabat Sayyidina Umar. Selawat di antara 2 rakaat tarawih tu, siapa dia yang buat? Itu para ulama. Dipanggil apa? Sunnah para ulama. Jadi sunnah-sunnah ni tuan-tuan, baik, apa dalil yang menguatkan kita untuk ikut sunnah para ulama dan sunnah para sahabat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, ashabi kan nujum. Ini hadis yang sahih. Nabi kata, sahabat-sahabat aku ni, kata Rasulullah, semuanya seumpama bintang. Iqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut depa, apa hak depa buat kamu ikut, kamu akan diberi hidayah. Nampak tak? Itu Nabi sebut. Salah Sayyidina Muhammad apa lagi? Thumma alladhina yalunahum, kata Rasulullah. Dan siapa yang ikut cara pembawakan mereka ni? Para ulama ikut cara pembawakan para sahabat. Dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka ni juga pun mendapat hidayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah menjadi salah kita mengikut apa yang dibuat oleh para ulama? Tidak. Semua terjawab pada malam ni. Bahkan saya habis dengan satu kisah ni. Satu orang lagi sahabat dilantik oleh Rasulullah menjadi imam sembahyang asar juga, bukan sembahyang zuhur. Sampai waktu zuhur dia kena berhenti sembahyang. Jadi sahabat ni jadi imam, baca darah macam biasa. Habis baca Fatihah, dia baca ayat yang panjang. Habis ayat panjang dia baca, dia perhabis dengan surah Al-Ikhlas. Hak tadi baca surah Al-Ikhlas dulu, baru ayat yang panjang. Sahabat ni dia baca ayat yang panjang dulu, dia perhabis dengan ayat Al-Ikhlas. Baik, berlaku hal yang sama. Curiga juga sahabat-sahabat ni. Nabi tak pernah buat, pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, kamu pergi jumpa dia, tanya dia, sebab apa dia buat macam tu? Dia pergi jumpa, tanya, kenapa kamu buat macam ni? Apa dia kata? Aku suka membaca suratul Ikhlas. Aku suka baca pengakhiran sebelum aku nak rukuk, aku suka baca. Aku suka tutupkan berdiri aku dengan surah Al-Ikhlas. Dia pun balik jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, dia kata apa? Ya Rasulullah, dia kata dia suka perhabis qiyam dia dengan suratul Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Kalau dia dah suka itu pulang pada dia. Jadi tuan-tuan, adakah benda yang Nabi tak buat itu diharamkan? Adakah benda yang Nabi tak kata apa itu menjadi hukum yang bercangkah dengan Rasulullah? Tidak. Tak semua yang Nabi tak bagi buat tak boleh buat. Salah. Itu yang dibahaskan oleh para ulama Asy-Syafi'iyah dalam mazhab Imam
Imam Syafi'i. Hatta Imam Nawawi mujtahid mutlak sekalipun, pendapat dia seorang, ulama lain tak boleh lawan lah. Kalau dia kata hak tu. Siapa dia? Imam An-Nawawi, yang salah Sayyidina Muhammad yang sentiasa berselawat kepada Rasul. Dia sendiri selawat kepada Nabi. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi siapa kita untuk mencanggahi para ulama? Bukan status kita, bukan level kita, bukan kita ulama yang setara dengan mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga kita semua dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Wallahu a'lam. Allah.